Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini 1441 Hijri. Ramadan kali ini disambut ketika negara masih berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan.
Manfaatkan masa di rumah untuk melipat gandakan amal ibadah bersama keluarga. Bulan Ramadan yang penuh berkah dilimpahi rahmat, pahala melimpah ruah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini 1441 Hijri. Ramadan kali ini disambut ketika negara masih berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Manfaatkan masa di rumah untuk melipat gandakan amal ibadah bersama keluarga. Bulan Ramadan yang penuh berkah dilimpahi rahmat, pahala melimpah ruah, diampunkan dosa dan dikabulkan doa. Marilah kita bersama mengimarahkan bulan mulia ini. Sudah pasti tahun ini sambutan bulan puasa agak berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini. Tahun ini tidak ada solat tarawih berjemaah di masjid, tidak ada bazar Ramadan dan suasananya agak lain daripada tahun-tahun sebelum ini. Ini kerana dunia sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar yang dihadapi bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan kita mesti mengatasi dan juga menewaskan wabak COVID-19 ini. Dan dalam hal itu, dalam bulan puasa ini, kita terpaksa mengamalkan penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial. Dan ini menyebabkan keadaan di mana kita tidak boleh bersolat ramai-ramai di masjid, kita tak dapat nak pergi beli juadah di bazar Ramadan, dan mungkin apabila kita menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti, kita tidak dapat mengamalkan apa yang sebelum ini jadi kebiasaan seperti rumah terbuka, salam-salaman antara satu sama lain dan sebagainya. Tapi namun demikian, saya percaya bahawa muslimin dan muslimat terutamanya di Malaysia akan terus dapat mengamalkan ibadah kita di mana saja kita berada. Solat tarawih kalau tak dapat buat di masjid, boleh kita buat di rumah bersama dengan family ataupun keluarga kita. Dan saya difahamkan bahawa ada beberapa inovasi yang akan membawa bazar Ramadan melalui aplikasi yang akan dihantar terus ke rumah ataupun daripada mana-mana sahaja yang mereka jual juadah ini, kita boleh terus order dan akan dihantar terus ke rumah kita. Ini sudah menjadi kebiasaan baru ataupun new normal yang ada pada hari ini. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya sekali lagi mengucapkan selamat menyambut bulan puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Kita terus berjuang untuk menewaskan COVID-19 ini bersama. Duduk di rumah dan sama-sama kita menyambut bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak dengan selamat dan bahagia. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda masih setia dan anda memilih untuk bersama dengan kami pada pagi ini. Dalam slot anda tanya, Timbalan Menteri Musti Jawab. Jadi program ini pada pagi ini adalah anjuran Jabatan Profesional Muda Dewan Pemuda PAS Malaysia ataupun nama popularnya iaitu JPRO yang berperanan sebagai salah satu daripada entiti di bawah sektor sumber manusia dan latihan di dalam Dewan Pemuda PAS Malaysia. Salah satu daripada program yang hitnya sangat tinggi ataupun yang sangat popular di bawah JPRO ni ialah siri perbincangan yang dinamakan Activate Cafe. Activate Cafe yang pada hari ini Activate ini selain daripada dianya berbincang ataupun berbicara tentang topik-topik yang berkaitan dengan profesional, Activate juga merupakan brand kepada JPRO untuk mengendalikan latihan, ada Activate Training, ada Activate Seminar and Activate Cafe yang keseluruhannya menjurus kepada peranan JPRO sebagai salah satu daripada entiti Human Resource and Development dalam Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan JPRO juga untuk makluman sesedara yang menonton siaran live pada waktu ini digerakkan oleh 11 kluster dan beberapa unit sebagai tulang belakang. Dan ahli-ahli yang menyertai JPRO akan diserapkan ke dalam kluster-kluster yang sesuai dengan bidang latar belakang mereka, di antaranya kluster kejuruteraan, kluster ekonomi, kluster pendidikan dan lain-lain. Dan pada hari ini JPRO melalui program Activate Cafe ini kita bersama dengan kluster sains dan teknologi. Jadi apa lagi, anda silakan like dan share banyak-banyak page yang sedang nonton ini, dan jangan lupa untuk share dan like juga page tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu tak lain tak bukan YB Haji Ahmad Amzad, Timbalan Menteri Musti yang baru sahaja berada di kerusi ini selama lebih kurang sebulan atau 2 bulan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay, Alhamdulillah sihat. YB pagi ni nampak ceria ni, pagi 2 Ramadan ni nampak ceria, nampak macam lebih segar daripada bulan yang tak puasa nampaknya. Kekuatan Ramadan tu nampaknya. Alhamdulillah YB ya. Ya, itulah apa ni, bulan Ramadan di mana yang kita tahu apa ni, ia satu kekuatan baru kepada kita khususnya orang Islam. So YB sekarang ni ada di Putrajaya ataupun balik ke kawasan Kuala Terengganu? Oh, saya apa ni di Putrajaya biasanya hari Isnin kita berada di Putrajaya sehinggalah hari Khamis. Dan kebiasaannya menjadi rutin saya hari Jumaat saya akan kembali ke kawasan Kuala Terengganu. Sebab apa ni, kita tak bolehlah tinggal rakyat kita di kawasan kita. Ya. Yalah, di selain tugas sebagai Timbalan Menteri, sebenarnya tugas yang hakiki sebelum daripada Timbalan Menteri itu adalah tugas ahli parlimen, dan itulah yang saya rasa semua orang perlu sedar dan faham. Maknanya setiap ahli parlimen ataupun menteri, Timbalan Menteri kita ni dia sebenarnya dia ada 2 dan banyak lagi sebenarnya tugas-tugas lainnya selain daripada itu ialah tugas ahli parlimen lah. Jadi memang sangat wajar kena jaga dan kena balik jenguk rakyat di kawasan parlimen sendiri. Okey Bobby, kita sebelum kita nak pergi kepada tajuk ni, mungkin audiens yang menonton siaran live kita pagi ni mungkin nak tahu sikit lah latar belakang YB. Sebelum ini YB sebagai ahli parlimen Kuala Terengganu, daripada salah seorang daripada 18 orang ahli parlimen yang mewakili PAS, dan tiba-tiba nama YB ni naik, orang mula mengenali dan mula mencari apabila diberi kepercayaan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Perdana Menteri sebagai Timbalan Menteri dan memegang portfolio Musti. Jadi sebelum YB jadi ahli parlimen ni, sebenarnya YB buat apa? Ini mungkin orang nak tahu. Silakan YB nak share sikit latar belakang tu. Yalah, apa ni, memang sesuatu yang mengejutkan sebenarnya. Apabila bagi diri saya sendirilah, apa ni, ini kali pertama saya bertanding pilihan raya. Di PRU 14 yang lalu, dan kita baru dalam tak sampai 2 tahun sebagai ahli parlimen pembangkang, dan tiba-tiba berlaku pula perubahan kerajaan, dan
di luar jangkaan saya pun tiba-tiba nama kita disenaraikan sama sebagai salah seorang daripada timbalan menteri di dalam kabinet yang baru di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi barangkali apa ni yang boleh saya ceritakanlah dari segi diri saya sendiri pun, saya tidak pernah menganggap diri saya ni daripada awal ni sebagai seorang ahli politik. Sebab latar belakang saya bermula sejak daripada selepas saya menamatkan pengajian di dalam apa ni bidang perakaunan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya lebih banyak terlibat di dalam bidang korporat sebenarnya. Saya mengambil alih, saya menyertai sebuah syarikat kejuruteraan marine, pembinaan dan perbaikan perkapalan di Terengganu yang berakhir dengan saya dinaikkan apa ni pangkat agak cepat menjadi pengurus besar di sana, dan kemudian mengemukakan apa ni pelan pemulihan syarikat milik Mara Holding ketika itu, Mara Shipyard, dan berjaya melakukan pemulihan sehingga dipelawa supaya turut serta di dalam membina penswastaan Mara Shipyard ketika tahun 97 ketika itu, yang alhamdulillah saya dan pasukan pengurusan saya melalui apa ni kertas kerja manajemen buyout, penswastaan secara manajemen buyout apa ni berjaya mengambil alih syarikat berkenaan, dan disusuli dengan kejayaan yang lebih besar sehingga menjadikan syarikat berkenaan ketika itu antara syarikat peneraju dalam bidang pembinaan kapal saiz sederhana di Malaysia. Dalam tahun apa ni, jadi maknanya ya. Sila. Ya, teruskan Habib, silakan. Okey. Dalam tahun 99 tak silap saya diajak oleh kalangan profesional di Terengganu ketika itu untuk memberikan input kepada kerajaan negeri yang ketika itu juga di dalam pelbagai apa ni proses untuk apa ni di bawah kepimpinan PAS ketika itu untuk apa ni memajukan industri maritim ketika itu. Maka apa ni kita menyumbang dengan beberapa cadangan di negeri Terengganu, kemudian kerajaan Terengganu bertukar kepada apa ni di bawah kepimpinan Barisan Nasional Pilihan Raya ketika itu, dan saya ketika itu meneraju apa yang kita panggil sebagai pergerakan profesional muda Terengganu. Saya menjadi pengasas dan juga apa ni penggerak kepada apa ni NGO yang berkenaan yang berterusan memberi input kepada kerajaan negeri bagi membolehkan apa ni penglibatan golongan profesional di Terengganu khususnya ketika itu membantu kerajaan, sebuah badan yang tidak melibatkan diri di dalam politik. Cumalah tak silap saya mungkin sekitar tahun 2004 mungkin saya banyak terlibat dengan NGO yang menjadi kumpulan pendesak kepada kerajaan negeri ketika itu. Mungkin saya banyak terlibat dan sehingga dilihat cenderung kepada apa ni PAS, dan saya sendiri pun memang di peringkat universiti lagi memang saya bertanding di peringkat universiti sebagai dia mewakili Islam Penyelamat Ummah selama IPU tiga sesi berturut-turut saya bertanding di peringkat umum di pilihan raya kampus di UKM dan menang sebagai ahli Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi saya dikenali sebagai kepimpinan yang cenderung pada PAS ketika itu, hinggalah saya diajak oleh mantan Pesuruhjaya PAS Terengganu Tuan Haji Muhammad Abdul Wahid bin Endut untuk apa ni bergiat membantu PAS Terengganu. Dan saya rasa di situlah saya bermula di peringkat cawangan sehinggalah di peringkat kawasan. Ya. Jadi daripada universiti lagi ya, bila sebut IPU tu kita terus terbayanglah suasana siswanya dengan pilihan raya kampus dan sebagainya. Jadi
Maknanya daripada peringkat pengajian mahasiswa lagi, YB telah pun terlibat aktif dalam kita sebut dalam gerakan Islam lah, dan terutamanya masa itu pun sudah cenderung kepada PAS pada masa itu. Jadi kita biasa pada waktu tu bertamrin bersama, berusrah bersama, dan sudah tentulah pilihan raya kampus adalah satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan oleh mana-mana aktivis pelajar yang berada di dalam peringkat universiti. Ya, betul. Dan mungkin terbayang-bayang logo simbol IPO tu ya, Islam Jalan Makmumah. Ya, saya masa tu kesana kemari bawa Honda Film. Bawa motosikal Honda Film kesana kemari. Honda Petok lagi. Ya. Baik YB, tadi sedikit sebanyak tadi kita dah dapat tengok latar belakang YB ni sebenarnya sebelum terjun dalam bidang politik secara langsung menjadi ahli parlimen Kuala Terengganu, terlibat dalam bidang korporat lah, pengurusan korporat, disebut tadi syarikat kejuruteraan yang berkaitan dengan marine, perkapalan, dan posisi terakhir menjadi pengurus besar syarikat yang ternama lah di bawah MARA, tadi disebut tadi MARA Shipyard kan. Jadi saya kira mungkin itu antara faktor tambah nilai apabila YB dengan pengalaman pengurusan syarikat yang berkaitan dengan sains dan teknologi juga, dan akhirnya di sekarang ini diposisikan sebagai timbalan menteri yang menjaga MOSTI. Jadi membawa naratif itu, mungkin dalam PAS ini ramai kawan-kawan kita yang terlibat dalam bidang-bidang profesional masing-masing. Bagaimana mereka nak membawa peranan mereka ini untuk memenuhi fungsi dan tanggungjawab MOSTI. Silakan Babi. Ya, saya kita di peringkat universiti, barangkali saya boleh cerita lebih lanjut lagi sebelum daripada saya masuk ke aliran perniagaan. Di peringkat awal ni di UKM, saya di dalam bidang sains hayat sebenarnya. Sains hayat. Kita daripada zaman sekolah dulu, kita di sekolah sains, boarding school, sekolah sains, sekolah Sultan Mahmud, Terengganu. Jadi saya bermula di peringkat UKM dalam bidang sains hayat. Jadi di situ kita ada ramai rakan-rakan kita yang saya kenal ketika itu lagi daripada kalangan sama rakan sepengajian dan juga di kalangan pensyarah. Saya kenal pasti sebagai mereka-mereka yang merupakan aktivis PAS daripada zaman waktu itu. Masa tu kita dah diberi pendedahan bahawa ramai di kalangan aktivis PAS, penggerak gerakan Islam adalah daripada kalangan ilmuwan di dalam bidang sains. Kemudian begitu juga apabila saya bertukar haluan ke bidang perakaunan, di bidang pengurusan perniagaan, sekali lagi saya di kalangan kita adalah terdiri daripada mereka-mereka yang juga penggiat di dalam gerakan Islam, di dalam PAS, dan juga termasuk pensyarah dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang bersama dengan kita semua bekerjaya masuk di dalam masyarakat yang ketika ini memegang jawatan-jawatan sebagai saintis, sebagai peneraju syarikat-syarikat dan juga jabatan-jabatan adalah merupakan tenaga-tenaga profesional yang bertebaran di seluruh negara yang sebenarnya sangat memberi impak kepada negara sekalipun belum lagi menjadi kerajaan. Jadi di situlah saya rasa satu pemahaman yang penting diberikan kepada masyarakat bahawa PAS bukanlah semata-mata terdiri daripada kalangan yang disebut sebagai golongan agama, ustaz dan sebagainya. Di kalangan kita ni ramai di kalangan profesional, jurutera, doktor, accountant, pakar aero angkasa seperti mana yang kita semua kenal, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar sendiri pun merupakan seorang pakar aero angkasa. Kalau kita ingat, pada satu ketika dahulu di dalam parlimen kita pernah ada pakar nuklear, tenaga nuklear daripada PAS. Kita ada Dr. Cik Rosli. Dr. Cik Rosli, Cik Mat. Beliau bekas pengarah di Agensi Tenaga Atom Malaysia. Jadi saya rasa ini adalah nama-nama yang saya rasa sangat sinonim dengan PAS. Malah di dalam sejarah PAS sendiri kalau kita ingat
Dr. Burhanuddin Helmi, Profesor Zulkifli Muhammad, Dr. Alias, semua sekali adalah terdiri daripada kalangan profesional. Jadi bukanlah asing tenaga profesional ni yang begitu ramai sekali berada dalam PAS sebenarnya. Ya, jadi maknanya pandangan ataupun tangkapan sesetengah pihak yang mengatakan PAS ni dia hanya parti pak lebay, istilah yang digunakan lah. Orang yang pakai serban sahaja untuk guru pondok. Jadi itu, saya kira pandangan itu sangat tidak berasas dan meleset sama sekali. Dan buktinya apabila hari ini sini kita menampilkan YB sendiri sebagai timbalan menteri Musti yang memang datang daripada latar belakang yang seperti yang telah disebutkan tadi. Cuma sikit soalan tadi, YB sebut tadi daripada jurusan perakaunan UM, kemudian tadi tentang daripada sains hayat UKM. Jadi adakah YB sebenarnya sambung master ataupun sebagainya di dua universiti yang berbeza tu? Tidak, saya ada cerita di sebalik itu. Sebab saya pada zaman mereka yang sebaya dengan saya, tahun 70-an lahir, tahun 70 lahir. Jadi biasanya bright student dianggap bright, mereka yang kalangan yang cerah dari segi pencapaian akademik. Biasanya hala tujunya ke sekolah-sekolah berasrama penuh, terutama sekali rangkaian sekolah-sekolah sains kalau kita ingat ketika tahun itu. Jadi saya dilatih di dalam persekitaran sekolah sains yang tidak menawarkan pengkhususan di dalam bidang sains sosial ketika itu. Maknanya kita tidak belajar asas perakaunan, asas ekonomi dan sebagainya. Sedangkan saya pula dari segi latar belakang saya di kalangan ibu bapa saya, terutama ibu saya berniaga. Jadi kita jiwa berniaga di dalam setup kita ni sebagai seorang ahli sains. Malah ketika saya membuat matrikulasi di bidang sains, matrikulasi di peringkat matrikulasi, saya menerima anugerah sebagai pelajar terbaik biologi dan sebagainya. Jadi ketika itu kita dianggap sebagai bakal doktor lah ketika itu. Sehinggalah bila masuk ke UKM, barangkali pergaulan kita lebih terbuka dan saya nampak kecenderungan saya lebih kepada bidang perniagaan. Maka kerana itu saya mengambil langkah ketika itu. Saya dipanggil untuk interview perubatan ketika itu seperti mana kawan-kawan saya yang lain. Tapi saya saya dipanggil. Tapi saya mengambil langkah untuk menukar segala haluan ke bidang perniagaan. Dan alhamdulillah saya saya ingat pada ketika itu Profesor Dr. Kamaruddin Sharif, pengasas Takaful Nasional. Beliau adalah dekan fakulti pengurusan perniagaan ketika itu. Saya tunggu dia depan lift fakulti pengurusan perniagaan tiap-tiap hari ketika itu, pujuk dia supaya saya diterima masuk ke fakulti pengurusan perniagaan. Dia kata tak boleh, dia kata sekurang-kurangnya untuk masuk ke fakulti pengurusan perniagaan, kurang-kurangnya you kena ada asas account, you kena ada asas ekonomi. Saya kata no, I can do it. Dan sehinggalah dia barangkali dia merasa semak melihat saya setiap hari. Dia kata okeylah, saya bagi peluang, jangan hampakan saya. Dan actually saya benar-benar alhamdulillah saya tidak menghampakan beliau di dalam semester pertama ketika keluar keputusan peperiksaan untuk subjek ekonomi dan juga subjek akaun, saya di kalangan yang berada di atas lah. Jadi sehinggalah akhirnya saya bersyukur saya mengambil langkah yang betul untuk meletakkan diri saya pada haluan yang sesuai dengan jiwa saya yang minat di dalam bidang perniagaan. Ya. Jadi kombinasi antara sains dan juga perniagaan tu dan akhirnya YB jadi seperti yang ada sekarang ni. Jadi saya fikir itu elemen yang sangat menarik yang perlu ada kepada kebanyakan teknokrat dan profesional muda, terutama dalam PAS itu sendiri. Lebih kita nak balik sikit kepada Musti, portfolio yang YB pegang sekarang ni. Macam mana, sebelum saya pergi kepada detail lah tentang Musti ni, mungkin peringkat awal orang tengok menterinya YB KJ.
dengan penampilannya yang tersendiri, dengan followernya yang lebih daripada 1 juta dalam Twitter, dan digandingkan dengan YB yang baru kali pertama bertanding dalam pilihan raya dan terus diangkat ke posisi Timbalan Menteri. Jadi macam mana YB rasa bekerja dengan YB KJ? Saya tidak ada masalah sebab di dalam bidang korporat memang kita mempunyai budaya persaingan yang mana kalau kita lambat kita ketinggalan. Jadi itulah yang sebenarnya antara perkara yang saya telah hadapi sejak daripada permulaan. Memulihkan sebuah syarikat yang sedang diambang kebangkrapan bukan perkara yang mudah, dan lebih daripada itu menukarnya menjadi sebuah syarikat yang menjadi leader, menjadi pemimpin di dalam bidang pembinaan kapal saiz sederhana ketika itu, yang asalnya mungkin kita mencatat kerugian saban tahun menjadi sebuah syarikat yang membina kontrak sehingga 100 juta, 200 juta setahun, yang bermula dengan pembinaan kapal-kapal kecil sehingga kepada pembinaan kapal saiz sehingga 60 meter kapal besar yang pergi ke lautan luas sebagai menyokong industri petroleum dan gas. Jadi sehinggalah kepada menjayakan program sebesar di Terengganu 500 juta bagi pendalaman dan pembinaan benteng pemecah ombak yang dianggap antara yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini penlibatan kita yang mana untuk membolehkan kita capai ke tahap yang berkenaan memerlukan kita menjadi seorang yang sangat kompetitif. Dan saya sendiri pun apabila saya melihat Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin sebagai seorang yang muda, saya melihat seolah-olah seperti diri saya ketika umur yang sama, bergelut perkara yang sama ketika itu. Bayangkan saya berada di dalam bidang korporat ketika itu, umur saya pada waktu itu cuma sekitar 25 tahun. 30 tahun saya mencapai kemuncak saya ketika itu dalam tahun 2000 sehingga tahun 2004, yang mana ketika itu saya dilantik sebagai salah seorang daripada think tank dalam cluster work group di peringkat Kementerian Perindustrian Perindustrian dan juga Perdagangan Antarabangsa bagi sektor maritim, dan juga menjadi ahli kepada Majlis Industri Pertahanan Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan. Memang saya yang paling muda ketika itu. Jadi apabila saya melihat YB Saudara Khairi Jamaluddin disekalikan dengan saya merasa satu lonjakan baru. Saya merasa sangat teruja untuk bekerjasama dengan beliau. Jadi berdasarkan pengalaman yang YB sebutkan tadi itu, kita dianggap sangat-sangat peluang yang besar dan sangat menarik lah untuk YB mempunyai kerjasama dan kombinasi sebenarnya. YB Yang Berhormat Menteri, YB KJ dan juga YB Jamdat sini itu saya kira satu kombinasi yang sangat menarik dan tepat pada masanya untuk memacu MOSTI. Baik, tadi YB kita bercakap tentang MOSTI tadi ni. Salah satu daripada dasar ataupun yang agenda utama yang telah pun ada pada MOSTI pada tahun 2017 lagi, iaitu mengenai angkasa. Dan pada waktu itu MOSTI telah pun mengeluarkan cetakan yang pertama mengenai dasar angkasa negara 2030 yang bermisikan membina keupayaan negara dalam sektor angkasa bagi menyokong pembangunan ekonomi dan kemajuan ilmu untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pada tahun ini, apabila kerajaan baru ni, Perikatan Nasional ni, adakah dasar ini diteruskan, dan kalau diteruskan bagaimana peluang dan masa depannya YB mengenai dasar angkasa 2030? Silakan YB. Ya. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan kita ni, Perikatan Nasional masih sangat baru. Kita mengambil alih kerajaan lebih kurang kalau tak salah saya dalam 9 bulan Mac ke apa. 9 bulan Mac mula-mula kita masuk. Dan saya sendiri hujung Februari. Kemudian hujung Februari. Dan selesai mengangkat sumpah, kemudian hari yang sama sebenarnya saya dan Yang Berhormat Saudara
Khairi Jabaluddin terus melapor diri ke kementerian dan menerima taklimat yang telah disampaikan oleh ketua setiausaha MOSTI, yang pada ketika itu kita belum namakan MOSTI, masih lagi Mestek ketika itu. Sebab seperti mana yang diketahui MOSTI sebelum ini dia adalah sebuah kementerian yang lebih besar. Kita termasuk di bawah peranan kementerian yang sama, alam sekitar, tenaga dan sebagainya, dan dipecahkan menjadi kementerian yang lain, MOSTI. Jadi kita telah diberi taklimat oleh pasukan daripada MOSTI berhubung dengan keseluruhan organisasi MOSTI, dan memang benar di bawah MOSTI kita ada beberapa agensi yang khusus berkait dengan angkasa lepas ni, yang berkali yang tadi saya sebut agensi seperti agensi Angkasa Malaysia MISA, dan juga kita ada remote sensing dan beberapa agensi yang lain, termasuk yang anak syarikat di bawah kita yang menjalankan kajian berkait dengan pembinaan satelit SAT, kata saya astronautik dan sebagainya. Jadi setakat ini kita belum merubah apa-apa dasar yang telah daripada kerajaan yang terdahulu, sebab seperti mana yang kita ketahui, sebenarnya saya sendiri pun sempat berada dalam 3-4 hari saja di pejabat dan bertemu dengan pegawai, tak sempat turun ke bawah. Selepas itu kita dikenakan seperti mana yang pandemik. Kita tahu, COVID-19 adalah isu yang sangat sangat besar, yang mana MOSTI adalah merupakan kementerian yang dianggap antara kementerian sokongan yang paling utama lah di dalam menangani isu berkait dengan COVID-19 ini, yang melibatkan berbagai penyelidikan, teknologi-teknologi yang diperlukan, inovasi-inovasi yang pelbagai yang melibatkan pelbagai pihak. Maka kerana itu cuma yang saya boleh sebut sekiranya kita mahu bercakap tentang dasar angkasa negara tahun 2020-30 ni, memanglah di mana saya sebut tadi, kita ada agensi angkasa negara, agensi remote sensing. Jadi bidang angkasa ni adalah bidang yang sangat penting. Remote sensing ni sendiri adalah perkara yang sangat penting, yang mana boleh membantu banyak dari segi kepentingan negara di dalam bidang pertanian, misalnya, juga termasuk dari segi kalau kita ingat teknologi berkait dengan perikanan melalui bantuan satelit, kita boleh membantu di dalam pelbagai perkara berkait dengan teknologi perikanan. Begitu juga masalah yang seperti mana dihadapi, barangkali semua tentu ingat semasa di dalam parlimen saya banyak membahaskan tentang masalah pencerobohan nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan. Jadi penggunaan remote sensing adalah antara yang dikenal pasti boleh membantu, dan penggunaan teknologi satelit boleh membantu kerajaan di dalam meningkatkan pengawasan berkait dengan perairan negara. Jadi setakat ini berdasarkan penjelasan YB tadi, mana-mana dasar yang baik itu akan diteruskan, termasuklah dasar angkasa negara 2030 yang telah pun digubal pada tahun 2017 pun, berdasarkan penjelasan YB tadi, ianya akan terus diberi perhatian oleh pihak MOSTI, dan apatah lagi ianya memberi manfaat yang besar lah kepada beberapa sektor yang telah pun YB sebutkan tadi. Baik, YB, kita nak melihat kepada PAS ni. PAS ada mengeluarkan dokumen yang dinamakan Wawasan Induk Negara Sejahtera ataupun singkatan dia WINS 2051. Dan di dalam WINS itu sendiri dinyatakan antara teras yang utamanya ialah berkaitan dengan sains, teknologi dan inovasi. Dan disebut di situ keutamaan diberikan kepada aplikasi kepakaran dan inovasi teknologi tempatan. Dengan dokumen WINS itu yang berkaitan dengan sains, teknologi, inovasi, sejauh mana ianya boleh diguna pakai ataupun dibawa dalam
pemerintahan, khususnya YB sendiri sebagai Timbalan Menteri MOSTI. Silakan YB. Ya, kita tahu seperti mana yang telah disebut tadi, PAS telah melancarkan Pelang Wawasan Induk Negara Sejahtera WINS 2051. Ini sebelum daripada pilihan raya yang lalu. Dan sebarang pelancaran pelang wawasan ini sudah tentulah sebelum itu bermula dengan pelbagai sesi pencambahan pemikiran yang melibatkan pelbagai pihak di dalam PAS dan juga di luar PAS bagi membolehkan kita mengemukakan satu tawaran yang benar-benar merupakan satu hala tuju yang dianggap sebagai perkara yang penting yang agar boleh diterima oleh pihak masyarakat menjelang pilihan raya yang lalu. Pelang ini dirasmikan oleh Presiden kita sendiri, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang membawa tema negara sejahtera dan berkebajikan, kan? Jadi negara sejahtera adalah negara yang menjamin ketenteraman, kemakmuran dan kesenangan kepada rakyat yang terhasil daripada prinsip yang terkandung di dalam perlembagaan negara kita, pembangunan manusia dan ekonomi yang menekankan aspek keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Bagi negara berkebajikan pula adalah pemerintahan dan juga rakyat yang perlu saling bekerjasama melakukan kebajikan yang hendaklah disokong oleh sistem yang cekap dan memberi manfaat kepada semua golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Di dalam lebih-lebih lagi negara kita, negara yang mempunyai kepelbagaian yang begitu besar sekali. Kita ada ramai kaum, kita ada banyak agama. Aplikasi teknologi dan inovasi tempatan itulah merupakan salah satu teras yang amat memainkan peranan di dalam usaha untuk mencapai negara sejahtera seperti mana yang kita mahukan di bawah dasar WINS ini. Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi dirangka khusus bagi menyelaras semua rangka kerja sains, teknologi, inovasi negara serta akan menjadi dasar utama dan payung kepada dasar-dasar berkaitan STI yang lain yang akan digubal selepas ini. Dengan tema memanfaatkan STI untuk transformasi sosioekonomi dan pertumbuhan inklusif, dasar ini telah direka untuk menggantikan dasar teknologi kedua sains negara dan pelan tindakan yang telah digubal pada tahun 2002. National Policy of Science, Technology and Innovation (NPSTI) telah dirangka di dalam konteks pelbagai pihak berkepentingan, khususnya dengan pelibatan daripada kementerian, akademia dan universiti, industri, industri penyelidikan badan bukan kerajaan, wakil komuniti dan syarikat berkaitan kerajaan TLC. Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi akan memastikan amalan STI akan diterap dan dibudayakan di setiap lapisan masyarakat. Dalam hal ini saya percaya semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengamalkan sains sebagai satu budaya hidup. Amalan ini seterusnya akan mencetuskan inovasi bukan sahaja di kalangan masyarakat akar umbi tetapi juga akan menghasilkan tindak balas positif ke atas ekosistem ekonomi negara kita yang sedia ada. Ini adalah kerana inovasi merentas semua peringkat di dalam semua sektor kehidupan. Saya teringat ketika mula-mula perjumpaan pertama kepimpinan yang baru di dalam MOSTI, saya dan saudara Khairi Jamaluddin masuk bertemu dengan pegawai-pegawai kita di MOSTI. Kita memberitahu bahawa di MOSTI kita boleh menjadi sangat pasif sehingga menganggap bahawa cuma perkara-perkara yang diminta kita melihatnya sahajalah yang kita melihatnya. Tetapi kita boleh mengambilnya secara positif MOSTI ini kerana sebenarnya negara diukur daripada tahap kemajuan sains dan teknologi mereka. Kalau kita pergi ke negara-negara mana pun, apabila kita mula-mula sampai ke negara yang berkenaan, kita sampai ke lapangan terbang misalnya. Sampai ke lapangan terbang,
kita turun daripada kapal terbang, kita melihat tahap teknologi mereka. Bagaimana immigration mereka, bagaimana sistem pengendalian mereka di pintu utama. Di situ satu persepsi telah berjaya akan dibuat tentang tahap kemajuan negara berkenaan. Begitu juga di Malaysia. Tahap aplikasi penggunaan teknologi di dalam negara kita adalah merupakan gambaran kepada kemajuan negara kita. Maka kerana itulah di pihak MOSTI kami menganggap bahawa peranan kita sangat penting bagi menggembeling segala aspek penggunaan sains teknologi di dalam negara bagi memacu pertumbuhan negara dan kemajuan negara. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan Wabi tadi, kita dapati sebenarnya dokumen wawasan induk negara sejahtera WINS yang PAS keluarkan saya fikir 2-3 tahun yang lepas, kita dapati selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi yang memang ada dalam dipraktikkan oleh MOSTI sekarang ini. Jadi lantaran itu maka tidak ada banyak masalah untuk MOSTI dan di bawah kepimpinan YB untuk mengaplikasikan ataupun mengadaptasikan trust-trust yang terkandung dalam WINS tadi. Jadi ini saya kira satu senario yang sangat menarik. Bermaksudnya sebelum ini lagi PAS ni sudah pun menunjukkan keupayaannya untuk memerintah dengan dia mengeluarkan dokumen yang memang kebetulan selari dengan apa yang ada pada MOSTI. Jadi saya fikir itu satu perkara yang sangat menarik untuk kita beri perhatian. Baik, Wabi, kita nak beralih pula kepada profesional muda di dalam PAS yang mereka ini nak sangat menyumbang kepada negara. Lebih-lebih lagi apabila mereka melihat PAS ni dan bersama dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional telah pun memegang tampuk pemerintahan dan apatah lagi YB sendiri menjadi Timbalan Menteri di posisi MOSTI ni. Jadi apakah agaknya yang boleh diketengahkan oleh MOSTI untuk menarik ramai profesional muda ni yang berminat untuk melibatkan diri dalam projek R&D ni mungkin di bawah MOSTI. Apa yang ada pada MOSTI yang boleh mereka terlibat dan cenderung untuk terus berinovasi bersama dengan MOSTI? Ya, apabila bercakap tentang sains teknologi seperti mana yang saya sebut tadi, sains teknologi ini dia punya spektrum dia sangat luas. Semua aspek kehidupan kita berkait dengan sains teknologi. Sampaikan kata orang nak ke dapur pun kita ada teknologi di situ. Ada sains dan saya tengok 2-3 hari baru ni, ni saya seluruh sikit lah yang viral di dalam Facebook. Saya tengok ada peralatan yang inilah isteri saya pun duk sibuk duk tunjuk. Ada alat tu letak je barang-barang keluar semua dia dah siap nak nasi goreng ke apa ke. So we are talking about energy technology everywhere. Jadi kita bila berkait dengan teknologi selain daripada agensi angkasa, kita ada teknologi berkait dengan tenaga di bawah MOSTI. Kita ada agensi nuklear, kita ada jabatan kimia, kita ada lembaga pelaksanaan atom, kita ada teknologi Park Malaysia. Teknologi Park Malaysia ni adalah satu institusi yang merupakan facilitator bagi inovasi dan teknologi di dalam Malaysia. Sini kita ada mengoperasikan kampus teknologi park seluas hampir 700 ekar di Kuala Lumpur, Bukit Jalil yang melibatkan kluster ICT, biotech, telekomunikasi dan pelbagai khidmat sokongan yang lain. Jadi begitu juga kita ada kita ada National Institute of Biotech berkait dengan bioteknologi. Jadi bila kita sebut pasal bioteknologi, saya ingat saya bercakap dengan beberapa orang rakan kita. Betapa negara Malaysia ini adalah negara yang merupakan antara 7 negara yang paling kaya di dunia dari segi kekayaan biodiversity. Maknanya kita ada bilangan spesies floral dan juga fauna yang paling banyak, menjadikan kita ni menjadi sumber yang sangat banyak yang seharusnya digembeling untuk ditawarkan kepada dunia.
Maka kerana itu biotech dianggap sebagai salah satu daripada potensi kekayaan negara di masa akan datang yang tidak ada di negara-negara lain sebenarnya. Jadi kebetulannya saya cerita tadi saya dulu pernah di sains hayat dan ramai kawan-kawan saya yang satu jemaah pun ramai sekarang ni rupa-rupanya sekarang ni menjadi profesor doktor di dalam biotech dan sebagainya di pelbagai institusi. Mereka ini mempunyai pelbagai kepakaran. Cuma saya melihat barangkali apabila di bawah kerajaan yang lalu, di mana di bawah pemerintahan yang lalu Mestek di bawah itu bersekali dengan fungsi alam sekitar, climate change dan juga tenaga, maka tumpuan ketika di bawah kerajaan yang lalu terlalu banyak menumpu kepada isu-isu berkait dengan alam sekitar, isu-isu tenaga. Maka kerana itu kebanyakan daripada fokus belanjawan telah diberi kepada aspek-aspek ini. Manakala aspek terkait alam sekitar, tenaga, TNB, tenaga dan sebagainya. Jadi berkait dengan fungsi berkait dengan penyelidikan, saya dapati mungkin kemungkinan kurang diberi tumpuan. Ini berdasarkan di dalam tempoh sebulan ini saya turun dan melihat misalnya di bawah National Institute of Biotech, saya turun ke sana, saya pergi ke Malaysia Genome Institute, saya dapati ada beberapa penambahbaikan yang diperlukan, termasuk peruntukan-peruntukan yang perlu diberikan sewajarnya supaya bidang penyelidikan yang melibatkan saintis-saintis kita diberi lebih perhatian yang sewajarnya supaya penyelidikan mereka tidak menjadi penyelidikan yang separuh jalan. Mesti tumpuan kita adalah supaya penyelidikan yang dilakukan akhirnya berakhir sebagai satu yang boleh diguna pakai, diaplikasi. Sama ada dipasarkan sebagai produk ataupun digunakanlah maksudnya. Bukan semata-mata sudah dijadikan penyelidikan kemudian berakhir di dalam buku, disimpan sebagai khazanah ilmiah semata-mata. Jadi fokus kita mesti adalah untuk meningkatkan peratusan penyelidikan yang berakhir ke dalam sektor komersial. Ya. Jadi saya setuju YB sebut tadi tu mengenai hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan dalam sektor-sektor ataupun dalam bidang akademik ini, dia sepatutnya berakhir dengan ianya boleh diguna pakai dan dipraktiskan untuk manfaat semua pihak, dan dia tidak boleh hanya setakat dibukukan dalam perpustakaan dan sebagai bahan rujukan sahaja semata-mata. Jadi kita nak beralih pula YB kepada inovasi dalam bidang kesihatan, dan apabila sebut mengenai bidang kesihatan ini sudah tentulah ianya menyentuh situasi terkini yang sedang kita hadapi sekarang ini, iaitu wabak pandemik COVID-19. Pada 21 April yang lepas, baru sahaja beberapa hari yang lalu, kita dapati mesti melancarkan aplikasi MySejahtera yang membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Dalam masa yang sama membantulah juga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membantras wabak COVID-19 ini. Dan bagaimana sebenarnya aplikasi ini dapat berfungsi dan bagaimana respon rakyat, penerimaan rakyat setakat ini YB tentang aplikasi MySejahtera ini yang saya kira sangat penting sebagai dokongan mesti kepada pihak Kementerian Kesihatan. Silakan YB. Ya, kita di dalam berhadapan dengan COVID-19 ini, semua spektrum teknologi yang ada kita gembeling bagi membantu kerajaan di dalam berhadapan dengan COVID-19 ini. Maka termasuklah seperti mana yang disebut tadi, bagi membolehkan kita mempunyai satu aplikasi seperti MySejahtera, ia melibatkan kerjasama di pelbagai kementerian, yang antara lain kerjasama antara Kementerian MOSTI bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi aplikasi MySejahtera ini merupakan aplikasi yang telah dibangun oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu di dalam
pengawasan, surveillance penularan COVID-19 ini di dalam negara yang membolehkan pengguna. Jadi melalui MySejahtera ni pengguna boleh menilai sendiri keadaan kesihatan mereka. Dan dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan akan mendapat maklumat awal berhubung dengan pengguna ini untuk mengambil tindakan yang tepat, yang berkesan. Misalnya mengesan dia di mana, pergi ke mana dan kontak mereka di sekitar mereka dan sebagainya. Ini penting sebab seperti mana kita tahu masalah dengan COVID-19 ini, kontak orang yang berhubung dengan mereka yang COVID positif ini sangat penting. Dengan cara membendung pergerakan mereka, kita dapat mengawal COVID-19. Kalau kita lihat dalam aplikasi ini, kita dapat lihat klasifikasi tahap kesihatan kita. Kita juga dapat lihat persekitaran kita, yang mana ada orang awam yang dijangkiti ataupun yang positif. Daripada situ kita tahu sekarang kita sama ada selamat ataupun tidak. Masih terlalu awal untuk mengatakan sangat berkesan ataupun tidak, tapi sekurang-kurangnya kita menerima maklum balas yang sangat positif daripada rakyat berhubung dengan aplikasi MySejahtera ini. Dan saya ingin tambah, maknanya selain daripada aplikasi MySejahtera ini, di peringkat MOSTI dengan kerjasama pelbagai kementerian, kita sedang menggerakkan pelbagai inisiatif yang melibatkan data, analisa data raya, big data analysis, yang antara lain bertujuan perkara yang sama juga, supaya membolehkan proses penyampaian maklumat kepada rakyat menjadi lebih cekap. Maknanya supaya rakyat dapat mengikuti secara secara segera tentang perkembangan COVID-19 ini. Dia melibatkan pembangunan dashboard tertentu yang membolehkan sebahagian maklumat yang sesuai untuk rakyat ditampilkan kepada rakyat. Maklumat yang lain daripada sumber yang sama yang sesuai digunakan untuk MOH bagi tujuan perawatan, pengawalan epidemik dan sebagainya. Pandemik ini disalurkan maklumat yang melibatkan tahap-tahap penyaluran maklumat yang berbeza. Ini dilakukan dengan kerjasama dengan rentas kementerian. Dan selain daripada itu juga penggunaan teknologi kepintaran buatan artificial intelligence. Yang ini juga banyak dan saya boleh katalah setiap hari kita menerima pelbagai jenis penyelidikan, kajian, cadangan daripada pelbagai pihak. Baik daripada pihak universiti maupun daripada pihak swasta, maupun kita tidak hadkan sumber teknologi kita semata-mata daripada sumber teknologi yang berada di dalam negara kita. Kerana di dalam berhadapan dengan COVID-19 ini, seperti yang mana kita ketahui, COVID-19 ini bukan masalah di dalam negara kita saja. Ia adalah satu masalah pandemik global di seluruh dunia. Yang ketika ini angka yang positif COVID sudah pun hampir 2 juta. Tak salah saya, 2 juta seluruh dunia, melibatkan kematian hampir 200,000 di seluruh dunia. Jadi sudah tentulah ada pelbagai kajian yang similar, hampir serupa dilakukan di seluruh dunia. Dan kerana itu melalui hubungan antarabangsa kita, melalui WHO dan juga baru-baru ni ada teleconferencing melibatkan negara-negara yang diajukan oleh UNESCO, melibatkan yang berhormat Menteri MOSTI, melibatkan perbincangan 120 menteri sains teknologi daripada seluruh dunia. Dan begitu juga kalau saya boleh tambah lagi, antara isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang ni adalah tentang penyediaan bagi membangunkan vaksin bagi berhadapan dengan COVID-19 ini. Yang mana ini adalah antara agenda yang sangat diberi tumpuan di MOSTI pada ketika ini. Yang mana kita telah mula menjalin hubungan dengan pelbagai negara yang telah pun seperti mana di Malaysia juga menjalankan kajian tentang pembangunan vaksin ini. Dengan kerjasama ini kita harapkan supaya
satu pusat pembangunan vaksin untuk rantau ini boleh dibangunkan di negara kita Malaysia. Yang mana ketika ini kita menerima banyak cadangan, kita menerima cadangan daripada China, ada cadangan daripada Russia, cadangan daripada Amerika pun ada dan cadangan daripada UK pun ada. Jadi ini sedang diperhalusi oleh pihak kerajaan. Jadi peranan MOSTI dalam bidang sains, teknologi dan inovasi ini sebenarnya sangat penting, apatah lagi ketika keadaan negara sedang berhadapan dengan kegawatan wabak global ataupun pandemik COVID-19 ini. Dan tadi sebenarnya pun YB telah pun menjawab soalan, dua soalan sebenarnya daripada kita punya penonton live kita ini, dan kedua-dua soalan itu telah YB jawab sudah tadi. Ini ada soalan ada soalan soalan tadi sebenarnya dah pun terjawab, iaitu antaranya daripada saudara Mio Ahmad Afzal yang mengatakan bolehkah MOSTI menghasilkan vaksin COVID, dan tadi YB telah pun menjawab pihak kerajaan MOSTI khususnya sedang menjalinkan hubungan untuk membangunkan pusat pembangunan vaksin yang saya kira kalau ianya dapat diurus dengan baik, mungkin ianya dapat dihasilkan vaksin itu di peringkat negara kita mungkin YB. Ya, untuk vaksin COVID-19. Mungkin ini perlukan sedikit penjelasan tambahan sebab ramai yang tidak faham tentang proses penghasilan vaksin ini. Kita kena ingat untuk menghasilkan vaksin ini bukanlah satu perkara yang mudah. Dia bermula daripada proses daripada awal kita perlu kenal apa itu COVID, virus ini sendiri. Dan virus ini sendiri sejak daripada dia mula meletus di China, di Wuhan, dia telah bergerak ke seluruh dunia dan bermutasi. Mutasi ni maksud dia berubah sifat. Dia menjadi bentuk yang lain bergantung kepada tempat yang dia pergi, sama ada berkait dengan iklim, cuaca, persekitaran dan sebagainya. Dia menjadi strain-strain yang berbeza. Ada yang mengatakan dia telah bermutasi sehingga lebih 1000 jenis. Ada yang kata macam tu. Tapi secara umumnya dia terbagi kepada 3 jenis strain, 3 jenis variant. Jadi maka kerana itu antara yang menarik, kajian-kajian yang dibuat barangkali di Amerika, di Europe, dia banyak bersekitar kepada sampel di kalangan orang Eropah. Begitu juga di Amerika. Kalau di China, kajian itu barangkali sekitarnya, sampelnya adalah kata orang genetiknya orang sebelah sana. Jadi yang menariknya di Malaysia, kita mempunyai kepelbagaian. Kepelbagaian kaum di dalam negara kita ini membolehkan sampel yang ada itu adalah pelbagai. Maka kerana itulah ia menarik minat daripada banyak pihak-pihak yang telah melakukan kajian berhubung dengan COVID-19 ini, yang sebahagiannya telah memulakan yang sebahagiannya telah pun mencapai tahap fasa ketiga ujian klinikal, yang mana nak boleh sebelum ia menjadi satu vaksin yang benar-benar dimasukkan di dalam tubuh manusia, bukan satu perkara yang mudah. Dia melalui proses yang pelbagai tahap. Yang saya dimaklumkan, Malaysia sekiranya mahu memajukan sendiri daripada kosong sampai kepada peringkat betul-betul kita dapat menghasilkan vaksin ini, mungkin memerlukan tempoh masa lebih daripada 2 tahun, walaupun dibuat dengan cara yang secepatnya. Dan sudah tentulah melakukan kerja di dalam keadaan yang gopoh gapah itu tidak elok. Lebih-lebih lagi, vaksin ini adalah sesuatu yang mahu diguna oleh tubuh badan manusia. Maka kerana itu perlu sangat berhati-hati, perlu diperhalusi, dia perlu memerlukan standard aras penyelidikan yang sangat ketat pengawasannya. Maka kerana itu Malaysia sangat berhati-hati. Maka kerana itulah adalah satu langkah yang bijak untuk Malaysia menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak yang telah memulakan kajian ini dengan standard yang diiktiraf sebagai standard yang tinggi. Daripada situ kita bekerjasama. Jadi kerana itulah di peringkat Malaysia, misalnya baru-baru ini
kita melakukan rundingan kerjasama melibatkan rentas kementerian luar, Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, dihadiri oleh Datuk Seri Syamuddin, Datuk Seri Dr. Adham datang dan berbincang dengan serius perkara ini. Semoga kita dengan kelebihan yang ada ini, kita dapat menarik pelabur-pelabur dan juga saintis-saintis untuk memulakan pusat pembangunan vaksin di Malaysia. Di Malaysia kita hasilkan vaksin, yang vaksin itu boleh dikeluarkan dan diekspor ke seluruh dunia, dipakai. Jadi ramai yang berminat dengan ini, ramai institusi penyediaan luar yang berminat dengan idea ini, dan ramai pelabur daripada luar Malaysia yang berminat untuk melabur di Malaysia bagi tujuan ini. Yang saya rasa ini sudah tentulah satu perkara yang baik, dan kita di Malaysia sebenarnya kita mempunyai kelebihan. Selain daripada kita mempunyai kelebihan yang saya sebut tadi, kita mempunyai biodiversity yang tinggi, kita mempunyai ramai tenaga pakar dalam bidang ini. Kita ada ramai tenaga pakar di dalam bidang bioteknologi yang boleh digembeling di dalam satu industri baru ini yang sangat penting di dalam negara kita. Jadi saya kira satu benda yang menarik tadi ialah apabila Malaysia ni menjadi tumpuan kerana kita mempunyai pelbagai etnik kaum, dan ianya menjadikan persampelan sampel kita tu untuk menghasilkan vaksin tu sangat kolektif daripada pelbagai pihak, dan saya kira Malaysia juga berperanan besar untuk membantu negara-negara lain bersama-sama untuk menghasilkan vaksin ini tadi, YB ya. Jadi ini satu perkembangan yang menarik, dan saya setuju sangat-sangat supaya vaksin ini dia bukan semudah menghasilkan nasi lemak atau sebagainya. Dia perlu mengambil dia perlu ambil masa yang lama, 2 tahun, kerana kalau tersilap langkah ianya akan menjadi satu mudarat yang besar lah kepada nyawa manusia itu khususnya, YB. Baik, kita beralih sila YB, ada tambahan? Kalau saya boleh tambah satu lagi yang menyumbang kepada minat daripada negara-negara lain adalah sudah tentulah kepercayaan daripada negara-negara luar tentang dasar diplomatik kita. Kita mempunyai hubungan dua hala yang baik. Kita adalah negeri yang mempertahankan sejak dulu apa yang disebut sebagai negara yang berkecuali. Kita tidak berpihak dengan siapa-siapa, kita tidak bermasalah dengan mana-mana negara pun. Maka kerana itu menjadikan negara kita ni sebagai sebuah negara yang negara yang menjadi sahabat semua orang. Kita menjadi negara yang bersahabat dengan semua orang. Saya barangkali saya boleh kongsi contohnya ramai yang tidak tahu, kadang-kadang sebuah negara kecil yang barangkali kita anggap tidak apa-apa, misalnya negara seperti sekecil Bosnia Herzegovina adalah negara yang banyak kita bantu satu ketika dahulu, dan baru-baru ini apabila berlaku COVID-19, walaupun kita mungkin kekurangan face mask, tapi atas dasar hubungan antara negara, kita membantu menghantar juga bantuan face mask ke Bosnia. Tanpa disangka-sangka, rupanya apa yang kita bawa itu telah membuka satu perkara yang baru. Apabila kita sampai di sana, baru kita tahu rupanya Bosnia ini adalah merupakan pengeluar kepada hidroksi chloroquine, yang obat yang sedang diguna pakai oleh banyak negara termasuk Malaysia di dalam merawat COVID-19 ini. Yang mana sebelum ni kita tak tahu, kita dah ingat Amerika lah apa. Rupanya dikeluarkan dengan begitu banyak di Bosnia, dan Bosnia telah setuju untuk menghantar dalam kuantiti yang agak banyak dan disegerakan walaupun permintaan banyak daripada negara-negara lain. Maka Bosnia ini saya dimaklumkan oleh dimaklumkan oleh rakan-rakan kita daripada Kementerian Luar tentang perkara ini. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang saya rasa perlu dikongsi, bahawa betapa melalui hubungan baik kita dengan pelbagai negara boleh membuka ruang kerjasama yang tak disangka-sangka, terutama sekali dalam COVID-19 ini. Siapa sangka telah membuka ruang untuk kita berbincang tentang kemungkinan untuk membuka pusat vaksin
serantau di dalam Malaysia. Jadi apa ni yang terbaru saya dengar, baru saya dapat maklumat rupa-rupanya Bangladesh yang kita anggap sebagai negara yang kita pun jarang dengar, rupanya saya difahamkan sebagai antara negara yang sangat maju dari segi bidang pharmaceutical mereka. Jadi ini satu negara Islam yang mungkin boleh kita lihat juga potensi peluang kerjasama dari segi bidang perubatan. Terima kasih. Jadi menarik OIB ya, maknanya negara-negara yang mungkin pada sangkaan rakyat ataupun kebanyakan orang sebelum ini adalah negara yang kecil yang tak nampak peranan, yang tiba-tiba tadi OIB sebut Bosnia tadi rupanya pembekal utama kepada salah satu daripada ubat untuk merawat COVID-19. Jadi kalaulah Bosnia boleh sebegitu, apatah lagi Malaysia, kita mungkin boleh pergi lebih jauh daripada itu berdasarkan apa yang kita ada sekarang. Ya. Baik, kita ada dua lagi baki soalan daripada penonton kita yang bertanyakan soalan. Ini daripada Nurul Ali yang bertanyakan soalan mengenai sekarang ini kita rakyat banyak beralih kepada media sosial, kepada teknologi melalui telefon, terutamanya jual beli secara online. Sekarang ni order makanan berbuka puasa pun COD, order online, order sahur pun COD, semuanya pakai COD. Tadi pun YB sebut isteri YB pun nyaris-nyaris kot nak order dapur tadi tu kan, apa periuk yang boleh siap makanan tu. Semuanya menggunakan online. Namun isu sedikit kebimbangan pada kita punya penonton ataupun kita punya pengguna ini ialah dari sudut keselamatan cyber ini YB. Adanya penyebaran berita palsu, ancaman-ancaman scammer. Jadi bagaimana peranan pihak MOSTI untuk seiring dengan inovasi ataupun sesuatu yang boleh MOSTI buat untuk memastikan keselamatan cyber ini. Mungkin ini di bawah kementerian yang lain, namun dianya ada sedikit hubung kait dengan inovasi peringkat MOSTI. Jadi bagaimana pandangan YB selaku Timbalan Menteri MOSTI tentang isu keselamatan cyber ni supaya rakyat rasa confident dan yakin dengan teknologi yang ada terutama dalam media sosial ataupun telefon ini. Silakan YB. Ya. Seperti mana kita ketahui isu berkait dengan keselamatan cyber ni adalah isu yang sangat sangat penting diberi perhatian oleh kerajaan. Misalnya apabila berlaku COVID-19 baru-baru ni, seperti mana yang kita ketahui banyak gaya kita bekerja, gaya hidup kita berubah dengan banyak. Dan kita pun perlulah menjangkakan. Kita perlu menjangka akan berlaku banyak perubahan selepas ini. Syarikat-syarikat swasta kerajaan sudah tentulah akan mula beradaptasi untuk kemungkinan yang serupa di masa akan datang. Yang mana kita tidak boleh berada pada keadaan bila berlaku sekali lagi kita tak dapat berniaga, kita tak dapat berurusan, kita tak dapat mentadbir dengan cekap. Maka kerana itu diposti antara aspek yang kita beri penekanan dan juga dibincangkan sebenarnya. Kita ada satu mesyuarat baru-baru ini dengan BT. Antara lain yang dibincangkan adalah berkait dengan aspek digitalization, maknanya pendigitalan pelbagai aspek di dalam kita berniaga, kita bekerja, kita mentadbir, bagaimana kerani tak perlu pergi pejabat tapi gaji masih boleh jalan, boleh cek dan sebagainya melalui penggunaan teknologi digital. Jadi sudah tentulah dalam masa dan juga dari segi seperti mana kita tengok di bulan Ramadan ini, khususnya di Kuala Lumpur terutamanya dah ada e-bazar dan sebagainya. Saya tak pasti apa nama dia, saya tak ingat nama dia. Tapi di Terengganu pun ada macam tu sekarang ni, bagi membolehkan kita memajukan sistem bagaimana berniaga dalam keadaan tak perlu bersesat-sesat di kedai. Melalui proses penghantaran melibatkan khidmat-khidmat seperti Grab, Food, Panda, kemudian kita ada lagi ada beberapa lagi yang yang dimajukan oleh orang Islam kita pun ada perkhidmatan yang serupa. Semua ini saya rasa akan diberi insentif oleh kerajaan bagi membolehkan ia dikembangkan lagi penggunaannya di dalam negara kita. Isu berkait dengan keselamatan cyber security ini adalah merupakan isu yang berterusan. Yang mana di dalam MOSTI sendiri kita ada senarai pelbagai cadangan-cadangan termasuk pindaan peraturan undang-undang tertentu yang kita boleh cadangkan
sudah tentulah dari segi fokus peranan ini lebih kepada peranan KKMM sebenarnya, peranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Walau bagaimanapun mesti tetap memainkan peranan aktif di dalam memberikan input berhubung dengan perkara ini. Lebih-lebih lagi kalau kita ingat pada satu ketika di awal lagi tu, ketika semua orang sibuk oleh kerana tidak dapat ke pejabat untuk memesyuarat secara fizikal, kita banyak mesyuarat secara virtual conferencing melalui video conferencing dan sebagainya. Bagaimana baru ni terdedah tentang bagaimana sistem seperti Zoom boleh dihack dan bagaimana mesyuarat kerajaan silap gaya boleh dibolosi, yang mana melibatkan perkara-perkara yang sudah tentulah apabila melibatkan perkara-perkara yang sangat sulit, yang tak sepatutnya rahsia kerajaan bocor. Dalam keadaan macam itu, kerajaan perlukan satu kepastian keselamatan dari segi itu. Maka kerana itulah ini antara aspek yang sangat dititik beratkan oleh kerajaan, yang melibatkan kepakaran tertentu yang sedang digembeling oleh kerajaan pada masa sekarang. Ya, jadi memang mesti akan sentiasa memberikan dukungan yang penuh kepada aspek cyber security ataupun keselamatan cyber ini, dan saya fikir itu juga merupakan salah satu aspek yang penting, apatah lagi sekarang ni apabila disebut oleh Perdana Menteri kita kena bersedia dengan a new normal, satu normal yang baru, seperti mana yang sekarang ni pun kita pun sekarang ini sedang mengadaptasikan suasana normal yang baru itu melalui teleconference live ini. Baik Wabi, kita ada soalan terakhir Wabi daripada kita punya penonton yang datang daripada Muhammad Nirman yang bercakap mengenai Industrial Revolution IR 4.0. Beliau bertanyakan soalan, apakah cabaran utama negara apabila berhadapan dengan IR 4.0 ini, dan apakah jurang yang wujud? Apa cabaran utama, apa gap yang ada, jurang, dan apakah pula peranan profesional muda untuk menyumbang dan mengecilkan jurang tersebut dalam berhadapan dengan IR 4.0. Silakan Wabi. Yalah, IR 4.0 ni sudah tentulah menitik beratkan tentang bagaimana kita kembangkan laju potensi di dalam negara kita, bagaimana kita melakukan kerja dengan kurang tenaga manusianya, dan kerana itu antara yang seperti mana yang saya sebut tadi lah, aspek pendigitalisasi, penggunaan teknologi komputer digital, penggunaan robotics, ini akan menjadi fokus di masa akan datang. Yang mana sudah tentulah bagi big corporation, benda ni bukan satu perkara yang asing yang mula diguna pakai di dalam negara kita ini, syarikat-syarikat yang besar, MNC dan sebagainya. Tetapi soalnya bagaimana perkara yang sama boleh diterapkan ke SMI, PKS kita untuk menyahut cabaran revolusi industri 4.0 ini. Jadi di pihak kerajaan saya nak ulas pun ini lebih kepada mungkin peranan MITI di bawah Kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa. Cumanya di pihak mesti peranan kita adalah mengutarakan, menggembeling semua teknologi-teknologi yang boleh membantu menjayakan IR 4.0 ini. Ya, jadi daripada penjelasan dan penerangan YB tadi sepanjang hampir 1 jam 20 minit kita bersiaran ini secara langsung ini, dapat dilihat bahawasanya MOSTI ini adalah satu kementerian yang menjadi kementerian sokongan yang paling utama saya kira YB dalam semua bidang ataupun semua kementerian-kementerian lain, kerana ia berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat diperlukan dalam dunia pada mutakhir ini YB. Jadi kita dah sampai di penghujung pertemuan langsung kita hari ini YB. Mungkin sedikit
konklusi yang YB dapat berikan sebagai selaku Timbalan Menteri Musti kepada penonton-penonton kita yang majoritinya daripada kalangan tenaga profesional muda? YB, silakan sebagai satu konklusi yang mungkin YB nak sampaikan sebenarnya peluang kesempatan pada pagi ini. Silakan YB. Masa depan Malaysia saya tengok sangat bergantung dari segi kemajuan teknologi sains di masa akan datang, inovasi. Yang mana ini memerlukan seluruh kepakaran di dalam negara kita digembeling. Ini sudah tentulah memerlukan penyertaan daripada pelbagai kalangan masyarakat, khususnya mereka yang daripada kalangan profesional. Dan kalau di dalam parti kita ada ramai, saya tengok di peringkat Musti sendiri, saya sendiri di peringkat Timbalan Menteri, saya sendiri memerlukan ramai tenaga pakar untuk membantu kita. Dari segi bukan saja untuk mengemukakan cadangan, untuk kita menilai dan melihat dan memahami semua cadangan-cadangan ini. Kalau mau mengharapkan Timbalan Menteri saja ataupun beberapa orang pegawai, kita tidak akan mampu. Maka kerana itulah saya sendiri sedang menggembeling rakan-rakan kita daripada pelbagai sektor, yang mana senarai ini saya tengok semakin bertambah. Hari itu saya ada 180 orang. Sekarang ni dah jadi dekat 200, dah bertambah. Rupanya ramai di kalangan kita ni saintis, penyelidik, mereka yang merupakan mereka yang sangat-sangat pakar, di mana sila tampilkan diri, bantu negara. Mari kita bersama-sama kita majukan negara kita. Kita tunjuk bahawa Malaysia insya-Allah di bawah kepimpinan yang baru boleh dimajukan menjadi sebuah negara yang benar-benar menjadi role model sebagai sebuah negara Islam yang baik, maju dan sejahtera. Baik, terima kasih YB. Saya kira seruan YB tadi selaku Timbalan Menteri Musti, seruan supaya tenaga-tenaga pakar yang ada di Malaysia ini dalam bidang sains, teknologi, inovasi ini untuk tampil memberikan sumbangan mereka tanpa mengira apa sahaja latar belakang ataupun apa sahaja kefahaman. Yang penting sumbangan mereka itu sangat diperlukan oleh negara untuk terus memacu, terutamanya selepas pasca pandemik COVID-19 ini. Kita perlu bangun dan bangkit untuk keluar daripada keselesaan sebelum ini kepada satu new normal, satu normalisasi yang baru seperti yang telah disebutkan oleh Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri. Jadi YB, bagi pihak J-Pro Activate Cafe pada pagi ini, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB Haji Ahmad Hamzat yang sudi melapangkan masa, yang kami hargai. Kami faham YB sibuk balik ke kawasan sekarang ni hari nak melihat rakyat di rumah pun barangkali belum tentu punya masa yang banyak. Tapi terima kasih banyak kerana sanggup bersama-sama dengan kami hampir 1 jam 20 minit daripada tadi, dan kami sangat hargai. Dan insya-Allah selepas daripada ini, kalau ada kesempatan peluang-peluang lain, kita akan terus berkomunikasi dan berinteraksi dalam siri-siri seperti ini sebagai suatu medan yang sangat sesuai untuk kita beritahu kepada rakyat tentang apa yang telah pun kerajaan buat, khususnya melalui menteri-menteri dan timbalan menteri yang berkaitan dengan kita. Terima kasih sekali lagi YB kerana sudi melapangkan masa bersama kita pada hari ini. Ya, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan bersua lagi pada masa yang akan datang, dan insya-Allah teruskan memberikan sokongan dan like, share page J-Pro, dan juga jangan lupa share dan like page YB Timbalan Menteri kita juga untuk mengikuti perkembangan-perkembangan menarik daripada kementerian-kementerian yang ada sekarang di dalam kerajaan peringkat persekutuan. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa yang datang. Daripada saya, Afnan Hamimi, selaku moderator anda yang ditugaskan pada pagi ini, saya mohon maaf ada tersilap, terkasar, tersalah bicara. InsyaAllah hari ini 2 Ramadan, teruskan masih lagi berbaki masa 28 Ramadan. Walaupun ada sains, walaupun ada teknologi yang perlu kita pegang dan perlu kita kejar, pastikan ianya selaras dengan kehendak dan perintah serta mendapat mardatillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.